Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, hari tu cikgu dah ajar macam mana nak tahu jumlah nombor pengoksidaan untuk atom, molekul, ion polyatom dan juga sebatian. Okey, hari ni cikgu nak tunjukkan macam mana cara untuk kira nombor pengoksidaan sekiranya tak diberi. Okey, sebelum tu make sure awak ingat nombor pengoksidaan untuk unsur-unsur ataupun atom-atom yang asas lah. Macam oksida. Okey, oksida charge dia 2 negatif kan. So, nombor pengoksidaan dia negatif 2. Yang tu memang wajib ingat. Lepas tu hidrogen. Nombor charge dia positif 1. Jadi, nombor pengoksidaan dia 1 positif. Natrium. Okey, natrium Na+. Jadi nombor pengoksidaan dia positif 1. Okey, dan beberapa lagi lah ion-ion lain yang memang ada nombor pengoksidaan. Yang simple yang memang wajib ingat tu, yang tu tak ada exception. Right? Yang kita akan cari ni biasanya unsur yang nombor pengoksidaan dia tak tetap, berubah ataupun ada banyak nombor pengoksidaan, terutama sekali yang melibatkan unsur daripada logam kumpulan peralihan. Okey, cikgu padam dulu ni. Tengok nombor 1. Okey, nombor 1 ni kalau ikutkan kategori yang cikgu bagi hari tu, yang ni dalam kategori atom. Okey, so bila kategori atom tak payah kira dah sebab dia satu unsur je dekat situ. Nombor pengoksidaan dia sah-sah lah sifar. Okey, dia tak ada charge apa-apa kan. So, nombor pengoksidaan dia sifar. Okey, untuk nombor 2, SO4 2 negatif. Okey, so untuk yang ni dikira sebagai kategori ion polyatom. Ion polyatom, nampak dia terdiri daripada S sulfur, dia terdiri daripada oksigen. So, lebih daripada satu atom kan, sebab tu dia dipanggil sebagai ion polyatom. Dan dia ada charge. Okey, dia ada charge ni. Charge dia 2 negatif. 2 negatif ni ialah jumlah nombor pengoksidaan. Kita nak cari nombor pengoksidaan untuk S. So, kita tulislah S sebagai unknown. Ataupun maybe awak nak guna X ke Y ke, semua tu tak apa. Tapi jangan lupa, last sekali dekat jawapan awak kena tulis yang nombor pengoksidaan tu ialah untuk S. So, cikgu senang, cikgu guna je S. Okay, S tambah, okay, kat sini O ada 4. Sekejap. O ada 4. Okay, jadi 4 darab dengan O ni termasuk kategori apa? Kategori yang wajib ingat kan, dia punya charge ataupun nombor pengoksidaan. So, O ini charge dia negatif 2. Nombor pengoksidaan dia ialah negatif 2. Sama. Okay. Selepas sama dengan, awak kena tulis jumlah nombor pengoksidaan. Jumlah nombor pengoksidaan dia ni, charge yang ada ni. Bawa ke sini. Charge yang ditulis. Yang ni 2 negatif ni bukan charge untuk oksida. Bukan charge untuk oksida. 2 negatif ni ialah charge keseluruhan. So, awak tulis negatif 2. Okay, sekarang guna algebra je. Selesailah soalan ni. S sama dengan, okay, yang negatif 2. Lepas tu, selesaikan yang ni. 4 darab negatif 2. Jadi negatif 8. Betul? Cikgu tunjuk satu-satu lah kang. Korang kan tak faham pula kang. Okay, S. Tambah dulu kat sini. Okay, 4 darab dengan negatif 2. 4 ni darab dengan negatif 2. Dapat berapa? Negatif 8. Harapnya semua dah tahulah positif dengan negatif jadi apa bila darab. Okey, dan selepas tu sama dengan negatif 2. Okey, jumlah nombor pengoksidaan dia tak berubah lah. Dan pindah je daripada kanan ni ke kiri. Okey, yang ni bawa ke sebelah kanan. Kiri bawa ke sebelah kanan. Okey, so sama dengan berapa? Negatif 2. Okey, dekat sini negatif 8. Bawa ke sebelah kanan dia jadi positif. Operasinya terbalik je lah. Kalau sebelah kiri negatif, sebelah kanan jadi positif. So, sini negatif 8
tambah dengan tolak akan jadi tolak. Okay, so sini tolak 8. Bila tolak 8 bawa ke kanan jadi tambah 8. Negatif 2 tambah 8 sama dengan berapa? Ya, sama dengan 6. Tapi untuk nombor pengoksidaan, ingat ya, kita kena tulis dekat depan tu sama ada dia positif atau negatif. So, jawapan cikgu ialah S sama dengan positif 6. Nombor pengoksidaan S ni ialah positif 6. Katakanlah kan, awak nak check balik, betul ke jawapan S ni positif 6? Awak masukkan je positif 6 tu semula ke dalam formula yang kat atas tu. So, S tadi awak gantikan dengan positif 6. Tambah dengan berapa? Tambah dengan oksida. Oksida ialah negatif 2. Alamak, tertinggal pula. Oksida ni ada 4. Darab dengan 4. Betul ke tak dia sama dengan negatif 2? Kiralah. Tambah 6. Tolak 8. Betul tak? Tambah 6 tolak 8. Jadi berapa? Negatif 2. So kalau dapat negatif 2 ni sama dengan charge keseluruhan, betul lah tu jawapannya. Okay, contoh lain. Okay, K2CrO4 ataupun nama dia kalium dikromat. Okay, kita nak kira yang Cr. Okay, ni memang kita jarang jumpa kan. K2CR04, kita nak cari yang Cr ni, berapa nombor pengoksidaan dia. Firstly, awak tengok dekat atas ni, ada charge tak? Tak ada charge. Tak ada charge maksudnya jumlah nombor pengoksidaan bagi sebatian ni ialah sama dengan sifar. Okey, K ada 2. K awak hafal tak? Dia punya nombor pengoksidaan ataupun charge dia berapa? Patutnya hafal kan? Kumpulan 1, so charge dia positif 1. Okay, so 2 darab positif 1 tambah dengan CR kita tak tahu. Okay, letakkan sebagai unknown. Guna je CR, tak payah nak tukar simbol lain. Kalau nak tukar pun terpulang, tapi last kali jangan lupa tukar balik nombor tu. Jadi untuk CR. Alright, dan kemudian tambah 4. Kita ada 4 oksigen. Oksida. Okay, yang ni sebatian kan. Jadi oksida berapa nombor? Pengoksidaan dia negatif 2. Wajib ingat. Sama dengan berapa? Dia ada charge ke tak ada tadi? Tak ada charge kan? Bila tak ada charge, sama dengan sifar. Okay, so 2 tambah positif 1 sama dengan positif 2. Tambah dengan CR. Tambah dengan 4 darab negatif 2. Okay, tambah dengan negatif 8 kan? Cikgu tulis terus negatif 8. Tolak 8 sama dengan sifar. So, CR sama dengan berapa? Bawa semua nombor-nombor tu ke sebelah kanan. Negatif 8 bawa ke sebelah kanan jadi positif 8. Yang ni positif 2 bawa ke sebelah kanan. Jadi negatif 2 tambah 8 tolak 2. So CR sama dengan tambah 6. Boleh masukkan semula tambah 6 ni dalam formula K2CrO4 sama dengan kosong. Betul ke tak dapat kosong? Kalau betul dapat kosong, dan betul lah jalan kira kita ni. Okey, nombor 4. Nombor 4 ialah K2O. K2O ialah sebatian. Okey, sebatian sama juga dengan nombor 3. Nombor 3 pun sebatian. Dalam teori sebelum ni, syarat ni jumlah nombor pengoksidaan untuk sebatian ialah sifar kan. Sebab awak pun nampak memang tak ada charge dekat atas. Bila tak ada charge, jumlah nombor pengoksidaan dia sama dengan sifar. So, kita nak tahu nombor pengoksidaan untuk K. Walaupun awak dah tahu, awak buat tak tahu je lah nombor pengoksidaan untuk K. So, K ada 2. Kita tulis 2K. 2K tambah oksigen ni kan. Oksida ni memang dah tetap dah nombor pengoksidaan dia negatif 2. So, sama dengan berapa? Sama dengan sifar sebab tak ada charge. Jadi, 2
sama dengan silap. Okay, 2K sama dengan, okay, sini negatif, tambah dengan tolak jadi negatif kan. Bawa ke kanan jadi positif. So, sini positif 2. Jadi K sama dengan positif 2 bahagi 2 sama dengan positif 1. Ingat, positif ke negatif ke, kena tulis ni operasi dia. Kena tulis simbol dia sebab yang ni nombor pengoksidaan. Okay, nombor pengoksidaan ada positif, ada negatif. So, kena tulis sama ada nombor pengoksidaan dia positif ataupun negatif. Okay, nak contoh lain tak? Cikgu tunjuk contoh lagi. Okay, cikgu nak tunjuk yang PO43 negatif. Okay, nombor 5. Okay, PO4. Charge dia 3 negatif. Okay, je so kira biasanya yang rare ialah P lah kan, fosfat. So, kita nak kira P. P ada 1 je. Buat je lah. P tambah dengan O ada 4. So, 4 darab negatif 2. Sama dengan charge keseluruhan dia. Okay, yang ni bukan charge untuk oksida. Okay, yang ni charge untuk keseluruhan. Tuliskan selepas sama dengan negatif 3. Jadi, yang ini P tambah dengan tolak jadi tolak kan. 4 darab 1 jadi 4. So, 4 P tolak 4 sama dengan negatif 3. Yang 4 ni bawa ke sebelah kanan. Jadi, P sama dengan tolak 3. Yang kiri bawa ke kanan, tukar operasi daripada tolak jadi tambah. So, tolak 3 tambah 4 sama dengan positif 1. Jadi, nombor pengoksidaan untuk P fosfat ialah positif 1. Okay, macam biasa kalau tak faham, boleh rujuk cikgu, PM je cikgu. Kalau nak cuba jawab soalan-soalan ni kat depan ni pun boleh. Kat depan ni ada macam-macam kategori. Ada yang sebatian kovalen, ada ion, ada ion polyatom, ada sebatian ion. Dia tak kisah sebenarnya sebatian kovalen ke, sebatian ion ke. Kita boleh gunakan charge ion yang kita dah belajar. Okay, cuba buat mana-mana soalan. Kalau rasa macam tak confident betul ke salah, PM. Okay, itu je. Terima kasih.